Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Masalah yang malam ni masuk masalah yang ke-52. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, takbiratul ihram. Yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripada sembahyang, dan yang ketiga masuk semula ke dalam sembahyang. Jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram. Takbir ada dua. Satu dipanggil takbiratul ihram. Yang kedua dipanggil takbir intiqalat. Takbir masuk solat adalah takbiratul ihram. Takbir intiqalat, takbir perpindahan di antara satu rukun kepada rukun yang lain. Daripada qiyam kepada rukuk. Daripada i'tidal kepada sujud. Bangun daripada sujud, pada sujud yang kedua kepada rakaat yang seterusnya. Itu dipanggil takbir intiqalat. Baik, kalaulah imam takbir dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, bererti takbirnya itu serta niat. Sahaja aku solat fardu maghrib, itu yang diniatkan oleh imam ketika takbiratul ihram. Kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram. Dah takbir dah sekali, diulang balik. Allahu Akbar, takbir ihram juga. Dia takbir serta niat. Sahaja aku solat fardu maghrib. Maka batallah sembahyangnya imam. Bila sembahyang imam batal, tidak harus, yakni tidak boleh makmum mengikutinya pada sembahyang itu. Takbir pertama. Kemudian takbir kedua, makmum tak boleh ikut. Sebab sembahyang imam dah batal dengan takbirnya yang kedua. Ini kata pengarang. Nanti kita akan bahas lebih terperinci. Dan jika ia mengikut juga, ia tu makmum. Imam takbir buat kali kedua dah. Takbir apa? Takbir ihram. Makmum ikut juga. Padanya nascaya batallah sembahyang kedua-duanya. Dengan takbir yang kedua imam batal solat. Makmum ikut juga, solat imam, solat makmum dua-dua batal. Kita dengar dulu. Ini kenyataan pengarang. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam ketika ia imam bertakbiratul ihram yang pertama, kemudian bertakbir ia imam pula kali yang kedua dengan qasad takbiratul ihram,
nescaya terputuslah kuduahnya dengan imam itu, kerana orang yang sembahyang itu apabila ia mendatangkan dengan takbiratul ihram, bererti masuk ia di dalam sembahyang, dan apabila ia bertakbir kali yang kedua, bererti ia mengeluarkan dirinya dengan takbir itu daripada sembahyang. Bilakah kuduah makmum ini terputus dengan imam? Bila imam takbir yang pertama, Allahu Akbar, takbir ihram. Makmum pun takbir ihram, Allahu Akbar. Kemudian imam takbir yang kedua, Allahu Akbar. Bukan takbir raya ni, takbiratul ihram. Okey, takbir yang kedua. Bila imam takbir sahaja yang kedua, terus kuduah antara makmum dan imam dah terputus. Makmum boleh sempurnakan sembahyang sendiri. Tak perlu pun niat mufaraqah, kerana keduah dah terputus. Dengan imam, takbiratul ihram buat kali yang kedua. Kenapa dikatakan takbir imam yang kedua itu membatalkan sembahyang imam? Kenapa? Kerana bila takbiratul ihram yang pertama, takbir seterniat sahaja aku solat fardu maghrib. Itu yang kita niatkan ketika takbiratul ihram sembahyang maghrib tadi. Maka kita masuk dalam solat. Kemudian kita takbir lagi kali kedua, takbir ihram juga. Takbir seterniat. Maka dengan takbir pertama masuk solat, dengan takbiratul ihram yang kedua kita keluar solat. Dengan takbir kedua tu imam keluar dari solat. Bila keluar solat, batallah solat. Bila dah batal, makmum punya keduah dengan imam tu pun dah terputus. Makmum boleh sempurnakan sembahyang sendiri. Dan apabila bertakbir ia imam kali yang ketiga, bererti ia masuk ke dalam sembahyang pula. Takbir lagi. Tak cukup dua kali, takbir yang ketiga. Takbir seterniat juga. Allahu Akbar. Masuk balik dalam sembahyang maghrib. Dan apabila bertakbir ia imam kali yang keempat, tak puas hati lagi. Ulang lagi takbir sampai 4 kali. Keluar ia imam lagi dengannya dengan takbiratul ihram yang keempat itu daripada sembahyang. Dan beginilah keluar ia bertakbir, dan beginilah kalau ia bertakbir, kemudian bertakbir. Dengan takbir yang pertama masuk solat, takbir kedua keluar solat dan seterusnya. Dan bermula dhabit, macam mana kita nak tahu dengan takbir itu seseorang masuk dalam solat, dan dengan takbir itu juga seseorang itu keluar daripada solat. Macam mana kita nak tahu? Bermula dhabitnya bahawa masuk ia seseorang itu dengan ganjil dan keluar ia dengan genap. Kalau takbir itu jumlahnya ganjil 1, 3, 5, maka dia masuk solat. Kalau genap kedua, keempat, keenam, dia keluar daripada solat. Ini kata pengarang. Demikianlah berkata al-ashab, kata pengarang, inilah dia pendapat ashab, anak-anak murid Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihim. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad Imam Al-Juwaini bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seseorang daripada keadaan yang ada ia padanya kepada keadaan yang lain. Seperti mana juga mengubahkannya takbiratul ihram daripada keadaan halal kepada keadaan haram dan akasnya. Sebelum kita solat, kita dalam keadaan halal. Boleh sembang, boleh makan, boleh melompat, berlari. Okay. Sebelum solat, sebelum takbiratul ihram, kita dalam keadaan halal boleh buat apa-apa perkara yang mubah dibuat. Tapi bila kita mula takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak kiralah takbiratul ihram sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Maka perkara yang sebelum takbir halal sekarang dah jadi haram. Tak boleh dah makan lepas takbiratul ihram. Tak boleh dah minum. Tak boleh dah sembang dengan kawan.
Tak boleh dah. Berlari, berlompat. Ni takbiratul ihram dia mengubah keadaan seseorang. Daripada keadaan halal kepada keadaan haram. Begitulah dia mengubah keadaan seseorang daripada apa? Daripada dalam solat kepada luar solat. Dia dah takbir yang pertama. Maka masuklah dia dalam solat. Bila takbir kali kedua, dia sekarang dalam solat. Dia takbiratul ihram 2 kali kedua. Maka keluarlah dia daripada solat. Takbir lagi kali ketiga, masuk balik dalam solat. Keadaan takbir itu dia mengubah seseorang itu daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita baca dulu sampai habis. Kalau apa-apa nak iskalkan lepas ni. Okey. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu. Dijelaskan. Macam mana ataupun apa yang dimaksudkan dengan bila imam ulang takbir kali kedua, batal solat imam. Apa maksud dia? Bila makmum ulang takbir ihram dia buat kali kedua, maka batal solat makmum tu. Apa maksud dia? Ni. Batal mengulangi takbir itu jika sekiranya seseorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat keluar daripada sembahyang selepas takbir yang pertama. Dia dah takbir yang pertama. Kemudian dia tak puas hati dengan takbir pertama. Dia ulang takbir yang kedua. Dia ulang takbir yang kedua tu dalam keadaan dia tak niat keluar daripada solat lebih dahulu. Kalau kita tak puas hati dengan takbir kita yang pertama, bila dah takbir tu dah sah dah. Takbir kita dah sah dah. Solat kita dah bermula dah. Lepas tu kita tak puas hati nak ulang. Nak ulang niat keluar solat dulu. Niat tak perlu modal pun, cukup dalam hati kita aku keluar solat. Bila kita niat aku keluar solat, maka terkeluarlah kita daripada solat yang baru tadi kita masuk dengan takbiratul ihram. Sekarang ni nak takbir kedua, tak ada masalah. Takbir kedua masuk dalam solat balik. Takbir yang pertama masuk solat dengan niat kita keluar solat, maka terkeluarlah kita daripada solat. Kemudian kita takbir yang kedua masuk balik dalam solat. Tak puas hati lagi kita niat keluar daripada solat. Takbir yang ketiga masuk balik dalam solat. Yang tadi kata takbir yang kedua keluar daripada solat, itu di antara takbir pertama dan takbir yang kedua dia tak niat keluar daripada solat. Dia dalam keadaan solat lah, dia takbir lagi. Takbir ihram buat kali kedua. Maka takbiratul ihram ni dia mengubah keadaan seseorang daripada dalam solat kepada luar solat. Nak ulang, niat dulu keluar daripada solat. Itu takbirlah kali yang kedua. Baik. Tetapi, ini dijelaskan. Jika berniat ia menolak niat yang pertama iaitu pada takbir yang pertama dan memutuskan sembahyang. Dia niat putuskan solat. Lepas takbir yang pertama. Setelah dia niat putuskan solat, kemudian bertakbiratul ihram ia yang kedua, nescaya sah sembahyangnya. Sah lah. Sebab apa? Dengan niat putuskan solat, maka putuslah solat dia. Takbiratul ihram yang pertama tadi dah apa? Batal dengan niat keluar daripada solat. Dia takbir yang kedua masuk balik dalam solat. Sah takbir dia dan solat dia. Nescaya sahlah sembahyangnya. Tapi kena ingat. Tetapi berdosalah ia. Kerana keluarnya dia daripada sembahyangnya yang pertama. Dosa kecil. Dan jika sembahyang seseorang di belakang imam. Ini isu dia. Besar. Maka bertakbir ia imam. Kemudian bertakbir ia imam kali yang kedua. Niat keluar daripada solat. Mana makmum tahu? Makmum kan dengar. Imam niat keluar daripada solat di antara dua takbir tu. Maka dia punya soalan dia, adakah harus ia makmum mengikutinya imam pada sembahyang itu?
pada semayang ini. Imam takbir, kemudian takbir lagi. Dan adakah harus berimam dengannya, dengan imam yang takbir sampai 2 kali ni? Takbiratul ihram. Kenapa harus berimam dengan imam yang takbiratul ihram dia 2 kali? Jika ditanggungkan ia imam telah memutuskan niat. Harus kita ikut imam tu bila kita kata imam takbir yang kedua tu setelah dia niat keluar daripada solat dengan takbir yang pertama tu. Dia dah niat dah putus solat. Lepas tu dia takbir yang kedua. Maka harus ikut. Dan berniat ia keluar daripada sembahyangnya imam yang pertama. Niat imam tadi lepas takbir yang pertama, sebelum takbir yang kedua dia dah niat keluar daripada solat, baru dia takbir yang kedua. Maka harus makmum ikut. Dia soalan dia, apakah makmum ini harus ikut bila dia kata imam itu takbir yang kedua setelah dia niat keluar daripada solat? Harus ikut ataupun tak harus ikut? Atau tidak harus berimam dengannya? Kenapa tak harus? Kerana asalnya tidak memutus ia imam niat yang pertama. Tengok hukum asal. Asalnya orang yang ulang takbir ni dia niat keluar daripada solat ke tidak? Asalnya dia tak niat keluar daripada solat. Dia takbir, lepas tu dia tak puas hati, dia ulang takbir. Kalau tengok daripada segi itu, maka kita kata makmum tadi tak harus ikut imam ni. Sebab apa? Dengan takbir kedua, semayang imam dah batal. Dan jika ia tidak memutuskan niat itu, maka ia tidak layak jadi imam. Kalaulah dia tak niat keluar dari solat, dia tak niat putuskan solat yang pertama, sebelum dia takbir yang kedua, semayang dia batal. Bila semayang dia batal, dia tak layak jadi imam. Bila tak layak jadi imam, tak bolehlah makmum tu ikut imam tu. Kerana ia bukan di dalam sembahyang, kerana tu dia tak layak jadi imam. Dan juga makmum ada berasa ragu-ragu. Kenapa makmum ni tak boleh ikut imam yang ulang takbirnya sampai 2 kali? Kenapa tak harus ikut? Kerana makmum ada rasa ragu-ragu, yakni syak di dalam hatinya, adakah imam itu dalam keadaan sembahyang ataupun tidak. Imam ni dalam solat ke tak? Kalau dia niat keluar dari solat sebelum takbir kedua, dia dalam solat, maka dia layak jadi imam dan aku harus ikut dia. Tapi kalau dia tak niat keluar dari solat, tak niat putuskan solat sebelum takbir kedua, semayang dia dah batal. Dia tak layak jadi imam. Aku tak boleh ikut dia. Ini keraguan yang bermain dalam minda makmum. Makmum ragu-ragu. Bila makmum ragu-ragu terhadap imam, maka dia kata kat sini, dan adakah imam itu dalam keadaan semayang atau tidaknya? Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia akan mengikutinya. Makmum ragu, dia ni layak jadi imam ke tak? Contoh, maka tidaklah sah mengikutnya. Bila imam ragu-ragu, makmum ragu-ragu tentang keahlian imam tu, tak sah semayang makmum tadi. Contoh dia kata, seperti mana ragu-ragu, yakni syak ia makmum pada keadaan imam. Itu lelaki ataupun perempuan. Kalau imam itu lelaki, layaklah dia jadi imam. Maka makmum sah iktidaknya. Tapi kalau lah imam itu perempuan, maka dia tidak layak jadi imam. Dia tak layak jadi imam, tak sah makmum ikut dia kalau makmum tu lelaki. Jadi nampak ada keadaan yang setengahnya mengatakan boleh makmum terus ikut imam walaupun imam dah takbir buat kali kedua, iaitu takbiratul ihram. Kenapa dikatakan makmum ini boleh dia terus ikut imam dan sembahyang makmum ini sah? Kerana dia kata imam takbir yang kedua itu setelah imam niat keluar daripada solat. Setengahnya pula mengatakan tak boleh makmum ikut imam bila imam dah takbir sampai dua kali. Kenapa? Alasannya satu, asalnya
Imam tak niat keluar daripada solat. Dia terus je takbir buat kali kedua yang menyebabkan sembahyang imam tadi batal. Yang kedua, yang kedua apa? Yang kedua, makmum ragu. Bila imam takbir kali dua, makmum mula ragu. Imam ini dia layak jadi imam ataupun tidak sekarang ni bila dia takbir kali kedua. Sebab apa? Kalau dia dah niat keluar dari solat, sahlah, layaklah jadi imam. Tapi kalau dia tak niat, maka tak layak dia jadi imam, tak sah. Jadi makmum ragu-ragu, imam ni dah keluar dari solat sebelum takbir dua ataupun tidak. Ni ragu-ragu. Bila makmum ragu-ragu terhadap imam, sembahyang makmum tadi tidak sah. Makmum dia kena apa? Kenapa? Dia dengan imam ni dia tak boleh syak sikit pun tentang keahlian imam. Kalau dia syak tentang keahlian imam, sembahyang makmum tadi batal. Okey. Jadi dalam setengah kitab ni, kitab Wablul Ghamam, syarahan kepada kitab Al-Qaulul Tam ni, dia kata tengok keadaan imam. Dia ada banyak pendapat. Salah satunya mengatakan kalaulah imam yang takbir buat kali kedua itu adalah satu orang yang faqih, satu orang yang alim, satu orang yang faqih yang alim, maka sembahyang makmum tadi sah. Sebab apa? Bila imam tadi faqih, bila imam tadi alim, dia tidak akan takbiratul ihram buat kali kedua melainkan setelah dia niat keluar daripada solat. Tidak, rugilah. Dia takbir kedua tanpa niat keluar solat, sembahyang dia yang tak sah. Dengan takbir kedua tu sembahyang dia batal. Jadi kalaulah imam itu faqih, maka makmum boleh terus ikut imam tu. Yakin. Sebab dia mesti niat dulu keluar daripada solat, baru dia takbir yang kedua. Pun begitu, kata ulama, hukumnya tetap makruh. Sebab imam tadi dia tak akan takbir buat kali kedua melainkan dia was-was terhadap takbirnya yang pertama. Jadi mengikut imam yang was-was ni hukumnya makruh. Okey. Bas. Yep. Ya. Baik. Itu nanti saya tengok dulu. Saya tak perasan tadi tentang situasi itu, Bila yang pasal apa dia bagi tahu kat sini, beratnya bila imam ulang takbir kali yang kedua, maka kan dia bagi tahu tadi kan, sembahyang imam batal, maka batallah sembahyangnya dan tidak boleh makmum mengikutinya pada sembahyang itu. Bila makmum tak boleh ikut, mana makmum sempurnakan sembahyang sendiri. Tak perlulah dia ulang takbir. Sebab apa? Takbir makmum yang pertama tadi, walaupun dia niat ikut imam, kemudian imam ulang takbir yang kedua, sembahyang imam dah batal. Sembahyang makmum batal tak? Tak batal. Bila imam batal, makmum tak batal. Makmum terus ke jelah sembahyang dia. Tapi kalaulah kita kata kalau kita nak kata dia panjanglah pula. Nanti saya tengok dulu baru saya berlaku kat Sabah sembahyang Jumaat. Okey, baik. Dalam makmum ni, dia ada orang yang tahu dan ada orang yang tak tahu. Macam tuan-tuan malam ni belajar, tuan-tuan tahu.
Bila imam takbir buat kali kedua, maka batallah sembahyang imam tadi kalau dia tak niat keluar daripada solat lebih dahulu. Bila sembahyang imam dah terbatal, sembahyang tuan-tuan makmum ni sah, teruskan sembahyang sendiri. Okey, setengah daripada orang yang sembahyang tu dia tak tahu. Bila dia tak tahu, maka dia diberi keuzuran. Dia ikut je solat imam, sah kedua-duanya. Okey. Dalam kitab fiqh dia ada letak dua syarat. Satu, haram tu bila? Batal tu bila? Amdan wa aliman. Buat satu perkara tu dalam keadaan sengaja, tahu tak boleh tapi buat juga. Yang kedua, apa dia? Alim. Dia buat tu dalam keadaan tahu. Bila sengaja tu memang tahulah, sengaja. Ada pilihan nak buat tak nak buat. Satu, dia buat dalam keadaan terlupa. Dalam keadaan terlupa. Kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Kita tak ingat itu adalah rakaat yang ke-3. Kita pun bangun. Padahal ada 3 rakaat lah. Kita bangun rakaat ke-4. Dalam keadaan nisyan, tak ingat. Batal tak sembahyang kita? Tak batal. Sebab apa? Nisyan tu. Bukan amdan. Bukan sengaja. Tak sengaja. Tak tahu. Dalam keadaan tak ingat. Maka sembahyang tak batal. Walaupun kita dah sembahyang maghrib berapa rakaat? 4 rakaat. Berbeza dengan satu orang, dia tahu ini dah rakaat ke-3. Dia pun niat tadi sembahyang maghrib 3 rakaat. Okey, tak niat 3 rakaat bila sebut maghrib memang 3 rakaat, tak boleh buat lebih daripada 3. Dia dah tahu itu rakaat ke-3. Sengaja dia bangun. Apa berlaku dengan sembahyang dia? Batal. Dah tahu. Tu syarat yang ditulis oleh ulama dalam kitab. Satu, haram dan batal tu bila? Bila sengaja. Yang kedua, tak tahu ianya haram. Maknanya, kalaulah tak sengaja, kalaulah tak tahu, apa berlaku dengan solat dia? Tak batal. Okey. Bas. Macam mana yang dekat Sabah tu? Keadaan makmum. Celaru tu. Dia ikutlah. Ada yang ikut tu maknanya dia tak tahu. Betul lah tu. Okay. Jadi yang ikut tu maknanya dia tak tahu. Yang was-was tu maknanya dia tahu. Bila dia tahu batal, maka dia kena sempurnakan. Kalau sembahyang Jumaat tak boleh. Sebab apa? Sembahyang Jumaat ni tak sah melainkan kena lakukannya secara berjamaah daripada takbiratul ihram sampai salam. Kalaulah imam batal sembahyang Jumaat, makmum semua batal. Kalaulah sembahyang imam batal ataupun imam tak perasan. Lepas habis sembahyang, makmum duk bunyi belakang. Sembahyang batal. Waktu zuhur masih ada. Ulang balik. Ulang balik. Kalau waktu masih ada, cukup untuk khutbah yang ringkas dan juga sembahyang 2 rakaat Jumaat yang ringkas, maka ulang balik. Tapi kalaulah lepas tu waktu tak cukup untuk ulang balik Jumaat, maka buat je lah zuhur. Ya. Sesengah tempat, macam tempat kita ni memang sembahyang zuhur awal waktu, sembahyang Jumaat awal waktu. Maka lepas Jumaat yang tak sah tu masih ada lagi waktu yang panjang. Sepatutnya buat apa? Ulang balik lah. Khutbah. Pasal apa? Antara khutbah dengan solat, dia tidak boleh ada jarak masa yang panjang. Jadi bila dah 2 rakaat, itu dah panjang. Kadar pemisah yang panjang itu adalah 2 rakaat solat yang ringkas. Itu dah dianggap panjang. Kalau sembahyang Jumaat bukan ringkas lagi. Dia siap baca surah lagi. Sembahyang ringkas ni tanpa surah. Buat yang wajib je. Takbiratul ihram, baca Fatihah, lepas tu rukuk, tasbih sekali, i'tidal. Tak ada surah. Ringkas. Itu kalaulah 2 rakaat mencukupi masa 2 rakaat solat yang ringkas, itu dah dikira panjang. Kalau tak cukup 2 rakaat solat yang ringkas, tu masih dianggap pendek. Jadi masa zuhur masih panjang, ulang balik khutbah yang ringkas, lepas tu ulang balik solat Jumaat. Kalaulah tahu. Kalau tak tahu nak mudah, buat zuhur je lah.
Tak perlu dua kali lah. Tengok. Yang diberitahu tadi, kalaulah imam tu orang yang faqih, maka kita punya hati akan tenang lah. Tak ada masalah. Dia tak akan takbir kedua, melainkan setelah dia keluar daripada salat. Tenang. Tapi kalaulah imam ni tidak alim, biasanya imam alim lah. Yang dilantik oleh kerajaan, hari-hari kuliah, duduk dalam kuliah pula. InsyaAllah lah. Alim insyaAllah. Kalau imam cukup tu yang payah sikit. Baik, selesai masuk masalah yang ke-53. Kaifiat takbiratul ihram dan juga lafaznya. Bermula kaifiat takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar. Semua orang tahulah. Allahu Akbar. Dua lafaz. Allah dengan Akbar. Ini biasa yang kita guna pakai dalam solat kita. Allahu Akbar. Atau boleh juga Allahul Akbar. Tak biasa. Ada alif lam pada Akbar tu. Allahul Akbar. Boleh tak boleh? Boleh. Ataupun, lagi jarang. Bukan jarang, tak pernah dengar. Allahul Jalilu Akbar pun boleh. 3 tu. Allahu Akbar, Allahul Akbar, Allahul Jalilu Akbar. Baik, 3-3 ni sama ada Allahu Akbar ataupun Allahul Akbar ataupun Allahul Jalilu Akbar dibaca dengan jazam huruf ra, yakni dimatikan huruf ra. Akbar. Ra tu mati. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-takbiru jazmun. Nabi kata takbir itu jazam. Artinya bermula takbir itu dibaca dengan jazam ra. Jazam ni maknanya dimatikan huruf ra. Ra tu baca dengan baris mati. Akbar. Dan Ibnu Yunus berpendapat di dalam syarah At-Tanbih, jika seseorang itu membaca dengan dhammah ra daripada lafaz akbar, Allahu Akbaru, ra baca dengan baris hadapan. Apa kata Ibnu Yunus? Jika seseorang itu membaca dengan dhammah ra daripada lafaz akbaru, maka sembahyangnya tidak sah. Sebab apa? Nabi kata at-takbiru jazmun. Takbir mesti ra-nya berbaris mati. Bila tak dimatikan, takbirnya tak sah, sembahyang tak sah. Takbir tak sah, sembahyang pun tak sah. Kenapa Ibnu Yunus kata orang yang membariskan ra pada Allahu Akbar tu dengan baris hadapan, takbir dia tak sah, sembahyang dia tak sah, berdasarkan atasnya sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, artinya sembahyanglah seperti mana kamu semua melihat aku sembahyang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca takbir melainkan dengan jazam ra. Nabi suruh kita solat macam mana Nabi solat. Apa yang kita ketahui, Nabi bila takbir ra-nya baris mati. Jadi bila kita tak matikan ra tu, kita baca dengan akbaru, maka sembahyang kita tak sama dengan sembahyang Nabi. Takbir kita tak sama dengan takbir Nabi. Bila tak sama, takbir kita dengan takbir Nabi, tak sahlah. Takbir tak sahlah kita punya solat. Itu alasan Ibnu Yunus yang mengatakan siapa yang bariskan ra pada akbaru tu dengan baris hadapan, takbirnya tak sah, sembahyangnya tak sah. Dan berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab, tidak pernah didengar takbir itu melainkan dibaca dengan waqaf. Takbir baca dengan waqaf. Allahu Akbar. Waqaf ni matilah. Ra dimatikan. Dan jika memanjang oleh orang yang bersembahyang huruf hamzah pada lafaz Allah atau Akbar, maka sembahyangnya tidak sah. Allahu Akbar, tak sah. Ataupun Allahu Akbar. Pada apa? Lafaz Allah ataupun lafaz
akbar. Allahu ataupun akbar. Hamzah tu dipanjang. Lafaz Allah pendek, Allah. Bila panjang jadi Allah. Akbar pendek. Kalau panjang jadi akbar. Siapa yang panjangkan hamzah Allah, panjangkan hamzah akbar, sembahyangnya tak sah. Takbirnya tak sah, sembahyang tak sah. Sebab apa? Kerana bacaan seperti itu telah bertukar daripada lafaz khabar insya'i kepada istifham. Bila kita sebut Allahu Akbar, itu adalah lafaz khabari. Allah Akbar makna apa? Kita bagi tahu Allah Maha Besar. Itu adalah satu bentuk pengkhabaran. Allah Maha Besar. Tapi kalau kita baca Allah, dia bertukar daripada perkataan ayat khabar kepada ayat istifham, ayat pertanyaan. Allah ni, adakah Allah Maha Besar? Apa ragu dengan kebesaran Allah Ta'ala? Habislah kalau ragu dengan sifat Allah. Dia bertukar tu daripada kalam khabari kepada kalam istifham. Bila tukar, kalaulah dia buat dengan sengaja, batal iman dia pun. Iman dia pun batal, bukan hanya solat batal. Tapi kalau tak sengaja, sembahyang je batal. Allah tu boleh panjang. Yang tak boleh pada tu. Okey, dalam solat ni biasanya orang takbir kat mana? Panjang. Dekat takbir ihram lah. Allah, bukan tu panjang. Allah tu panjang. Allah, memang Allah tu memang boleh panjang. Ada tasydid, ada tanda mat kan atas tu. Allahu Akbar. Panjang. Kenapa? Niat dia nak bagi apa? Sahaja aku solat fardu. Okey, tak ada masalah lah. Yang kedua, ulama kata sunat panjangkan takbir intiqalat ini. Sunat panjangkan. Jangan biarkan ada ruang dalam solat kita tanpa zikir. Daripada kita qiyam, nak turun sujud tu kan lama. Faham? Jangan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar pendek je. Tapi perbuatan kita belum lagi sampai tempat sujud. Maknanya ada ruang yang kosong daripada zikir. Kerana tu ulama kata sunat panjangkan. Allah. Start kita mula nak turun sujud tu kita dah takbir. Allah. Bar tu habis ke mana? Bila dahi dah kena pada tempat sujud, baru bar. Maknanya sepanjang pergerakan kita tu, kita dalam zikir. Okay? Tak ada masalah. Sama juga bangun daripada sujud panjang tu. Jangan kita dah bangun berdiri tegak. Allahu Akbar. Pendek. Maknanya bangun tadi kosong daripada apa? Kosong daripada zikir. Rugi lah. Boleh. Tapi ada ruang. Boleh. Ada ruang dalam solat kita tanpa zikir. Padahal zikir luar solat dengan zikir dalam solat tak sama. Pahala dia tak sama. Nabi kata siapa baca Quran di luar solat, sekian ganjarannya. Dalam solat, sekian banyak. Okay. Solat pula, dalam baca Quran dalam qiyam, sekian. Baca Quran dalam sembahyang duduk, sekian. Kurang sikit. Okay. Nak bagi tahu tu, dia punya ganjaran dia memang tak sama. Rugilah kita dah buat solat tapi kita tak nak ambil yang yang tambahan tu. Insya Allah. 833. Macam mana ni? Panjang ni. Okey. Dan ada lagi beberapa masalah berhubung dengan takbir yang sayugia dipelajari oleh setiap orang. Ini kita sambunglah. Boleh? Kita sambung kuliah yang akan datang insya-Allah. Panjang ni. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Yap, boleh. Apa niat kita ikut jalan lain tu? Semata-mata nak kasar. Kalau niat kita semata-mata nak kasar, ikut jalan jauh, sehingga menyebabkan cukup 2 marhalah, tak boleh. Tak, dia tengok niat.
ada destinasi kita tuju ni, ada dua jalan. Satu jalan dia boleh kita qasar solat, cukup 2 marhalah. Satu jalan lagi tak cukup 2 marhalah. Lalu kita pilih jalan yang cukup 2 marhalah. Kenapa? Kerana nak qasar. Maka tak boleh qasar walaupun cukup. Tak boleh qasar. Sebab apa? Niat kita nak qasar ikut jalan jauh, padahal ada jalan dia lebih dekat. Tapi kalau kita ikut jalan jauh tu, kerana bukan semata-mata qasar. Mungkin nak singgah rumah kawan ke, nak singgah rumah adik-beradik ke, ataupun jalan dia lebih baik, yang dekat ni jalan dia banyak lopak ke, ni bukan semata-mata qasar, tapi ada dia punya faedah yang lain, maka boleh qasar. Tapi kalau semata-mata ikut jalan jauh tu nak qasar, tak boleh qasar. Nawai itu. Ya, walaupun sikit. 1 kilometer, 2 kilometer. Walaupun itu. Bila niat kita ikut jalan jauh tu untuk qasar, padahal ada jalan dekat, tak boleh qasar juga. Okey, habis. Apa yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.